sampaikan pada petang ini merupakan Malaysia Madani, mungkin sesuatu yang baru bagi masyarakat dan juga bagi pejabat awam, khasnya bagi penerangan, kerana kita tahu kerajaan perpaduan ataupun Malaysia Madani ini merupakan satu kerajaan yang baru dan dipimpin oleh PMX ataupun Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan madanikah kita, itulah tajuk yang ingin saya sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan pada petang yang mulia ini. Jadi Malaysia Madani bukan sesuatu ayat ataupun perkataan yang baru, kerana ianya telah mewujud sekian lamanya oleh pemikir-pemikir pada zaman dahulu. Dan kalau kita lihat, gagasan Malaysia Madani ini merupakan salah satu daripada kesinambungan bermaksud daripada bermulanya daripada wawasan 2020 dan seterusnya kita pergi kepada satu Malaysia dan Islam hadari dan bersambung kepada keluarga Malaysia, dan kini kita berada di Malaysia Madani. Malaysia Madani, menopongnya Malaysia Madani ini, pernah mendengar ayat menopong? Kataan menopong, tunjang. Menopongnya Malaysia Madani ini dengan kukuhnya oleh 6 rukun utama di bawah Malaysia Madani. Yang pertama, kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan. Jadi tanpa kerana 6 teras utama Malaysia Madani ini, ianya tidak akan berjaya. Dan banyak yang berfikir baik di sosial media, Facebook, Twitter, IG, dalam perbualan kita seharian, maksud Malaysia Madani, ramai yang meletakkan tanggungjawab kepada pejabat awam khasnya untuk menyampaikan Malaysia Madani ini kepada masyarakat. Namun Malaysia Madani tidak akan berjaya sekiranya ianya tidak difahami, diselami, diamalkan oleh masyarakat, terutamanya daripada grassroots. Grassroots bermaksud daripada akar umbi, daripada masyarakat tempatan, ketua masyarakat, ketua kaum, penghulu, ketua jabatan maupun pihak swasta. Jadi kalau kita lihat, Malaysia Madani merupakan satu gagasan yang amat terbaik yang pernah diwujudkan, kerana ianya merupakan kesinambungan daripada beberapa ideologi daripada pemimpin kerajaan kita pada masa dahulu. Antaranya sebelumnya adalah pada zaman Bosku, satu Malaysia, Datuk Seri Najib Razak, lepas itu disambung kepada Islam Hadari sebelum satu Malaysia, dan keluarga Malaysia dan seterusnya Malaysia Madani. Dan kalau kita lihat dengan wujudnya kabinet perpaduan di bawah pimpinan PMX, telah diwujudkan 2 jawatan timbalan Perdana Menteri. Kalau sebelum ini bagi kerajaan negeri Sarawak, dan kita perlu faham, Malaysia terbentuk bukan atas dasar pembentukan Perlis, Kedah, Melaka setuju untuk membentuk Malaysia. Malaysia terbentuk atas 3 nama wilayah: Semenanjung Malaysia ataupun dikenali sebagai Tanah Melayu, kedua Sabah dan Sarawak. Jadi bila kita lihat keistimewaan Sarawak di dalam perlembagaan persekutuan Sarawak, kalau dulu untuk projek, contoh kita ambil projek contoh yang melibatkan perbelanjaan yang agak besar dalam 10 hingga ke 20 juta. Contoh, dalam 10 juta untuk membuat klinik kecil di Sarawak memerlukan kelulusan daripada pihak Putrajaya sebelumnya. Dan dengan wujudnya kerajaan baru pimpinan PMX, dengan adanya timbalan Perdana Menteri kita yang sekarang, iaitu Datuk Seri Fadilah Yusof di Sarawak, jadi untuk projek-projek kecil yang dianggap kecil 10 hingga 20 juta untuk membuat klinik, keputusannya biar Sarawak yang buat keputusan dan tidak perlu menunggu keputusan daripada Putrajaya untuk meluluskan bajet berkenaan. Jadi benda-benda ini memudahkan pembangunan dan pembangunan di kawasan-kawasan luar khasnya di kawasan Sabah dan Sarawak. Dan madanikah kita, maksudnya di sini madanikah kita, madaninya bukan hanya di golongan pejabat awam, bukan hanya kita meletakkan maksud Malaysia Madani ini di bahu pejabat awam untuk menyelami maksudnya Malaysia Madani ini, dan semuanya termasuk seperti yang saya katakan tadi, bermula daripada akar umbi sehingga ke peringkat atasan, barulah Malaysia akan harum, makmur dan terkenal di mata dunia. Kerana kita sedar Malaysia Madani merupakan satu ikhtiar dan panduan yang bersepadu dan holistik di dalam usaha untuk mewujudkan sebuah negara bangsa yang maju dan lebih manusiawi. Itulah Malaysia Madani. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya mungkin ada kuis sikit sebab buzzer yang pertama belum keluar. Ada kuis sikit, okey? Kuis sikit. Apakah yang akan merosakkan, menggagalkan Malaysia Madani? Musuh utama.
Ini bukan dadah. Kalau dadah di bab lain sikit. Apakah yang akan menggagalkan Malaysia Madani? Ada satu. Ada idea, ini idea yang menggagalkan usaha untuk memajukan Malaysia Madani. Kadang-kadang kalau kita lihat tanggungjawab Malaysia Madani bukan sahaja terletak seperti yang saya maklumkan tadi, bukan sahaja terletak di bahu kepimpinan masyarakat, pemimpin, di ketua jabatan, ya? Baiknya pejabat awam, baiknya pihak swasta, yang merangkumi seluruh konsep ataupun seluruh rakyat Malaysia sendiri. Ada jawapan untuk apakah yang akan menggagalkan? Alah. Kalau saya cakap dalam bahasa sastra sikit, dia bobrok. Kalau bobrok ditukar kepada bahasa yang biasa kita guna apa? Bobrok. Itu merupakan salah satu. Dan kita perlu tahu, Datuk Seri Anwar Ibrahim merupakan lulusan sarjana muda pengajian bahasa Melayu kekhususan sastra di Universiti Malaya sebelumnya. Dan kalau kita lihat dalam penyampaian bajet 2023 sebelum ini, beliau banyak berkongsi ataupun menggunakan perkataan-perkataan sastra yang menyebabkan pihak media agak terengah ketika itu kerana pelbagai bahasa kiasan seperti cerakin, menopong. Cerakin, tahu apa cerakin? Puan, cerakin penyelidikan ataupun pemerhatian. Bobrok besar hadiah kerana kita boleh bagi hadiah. Apa yang bobrok? Boleh Google, sila Google, kita ada phone. Bobrok, menopong, cerakin, kebinakaan, apa lagi? Rasuah, siapa yang cakap rasuah tadi? Oh tak ada, jawapan dia rasuah, saya ingat dah bagi 50 tadi. Okey, yang akan menjadi musuh kepada berjayanya Malaysia Madani ini adalah rasuah, itu yang pertama. Kalau kita lihat kes-kes tangkapan rasuah yang dilaksanakan oleh SPRM, ia lebih banyak menangkap ataupun tangkapan kepada golongan-golongan yang belia dalam umur 30 dan 20. Jadi salah satu cara untuk kita menghapuskan rasuah ini adalah menerusi SPRM. Tetapi kalau kita lihat contoh, kalau di rumah kita kan, di rumah maupun di pejabat, kita ada, kalau ada rumput yang tinggi, apa yang kita buat? Tebas. Kalau tebas tak selesai, 2-3 hari dia akan tumbuh lagi. Jadi cara penyelesaian ini kita gunakan racun, biar ianya sampai ke akar. Kerana golongan yang lama memimpin kerajaan, memimpin sesebuah agensi, memimpin sesebuah pertubuhan, itu yang merosakkan, kerana ia menjadi amalan. Jadi yang baru akan follow yang lama. Itu maksudnya. Apa maksud kebinakaan? Google, kebinakaan. Apa maksud kebinakaan? Jadi kalau kita lihat, saya pun amat gemar sehingga saya membeli buku Malaysia Madani keluaran pertama dalam harga RM78. Kalau dia berkala yang tebal sikit tu, dia mahal lagi, nak RM50. Saya beli buku Anwar Ibrahim Malaysia Madani, menerangkan saya agak tebal. Lebih kurang saya beli dekat Shopee. Jadi ianya memudahkan tutup bagi penyawat awam. Jadi saya perkongsian ataupun sebab kalau di daerah maupun di bahagian Jabatan Penerangan, dia tak kira pembantu operasi, pembantu awam, JAV. Kalau kita bekerja di bawah Jabatan Penerangan, assumption ataupun persepsi rakyat bila tengok muka kita adalah orang ofis penerangan, ofis pemadaman, menyampaikan dasar-dasar dan maklumat kerajaan kepada masyarakat. Dia tak kira yang di JAV, dia tak tahu. Dia tak kira ni PO, PA, dia tak tahu. Dia tak macam tu. Itulah keunikannya penerangan. Jadi bagi saya kunci utama untuk penyampaian Malaysia Madani yang lebih menyeluruh dan memudahkan pemahaman masyarakat dengan apa yang kita sampaikan, confidence level kita. Itu yang penting, nombor satu. Okey? Untuk Malaysia. Apa yang kebinakaan tadi? Kebinakaan. Siapa yang cakap Baneka? Kami ya. Datang sini, boleh datang sini. Kebinakaan adalah apa tadi dia jawabnya? Okay, correct. That's correct. Okay, 50 ringgit. Okay, itu antara perkongsian yang saya ingin sampaikan, apa yang dimaksudkan dengan Malaysia Madani. Dan kalau kita lihat apa yang berlaku di dalam penyampaian Malaysia Madani dan apa, sebab kadang-kadang rakyat dia sesuatu yang disebut Malaysia Madani ini mungkin agak terlampau mendalam ataupun agak terlampau dasarnya, keluasannya agak besar. Jadi apa yang rakyat ingin tahu, apa yang kita dapat sebagai rakyat.
Jadi maksudnya di sini kalau kita lihat inisiatif, pelbagai inisiatif yang telah dilaksanakan oleh kerajaan, antaranya yang pernah mengurus sebelum ini. Okey, inisiatif yang disampaikan oleh kerajaan yang pertama menerusi menu ramah dengan pilihan protein yang antaranya kita boleh pilih daging dengan ayam, dengan sayur, dicampur dengan sayur, ada tambah dengan mungkin mineral water ataupun dengan air siram below RM5. And then kita ada jualan ramah.